Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, alhamdulillah kita teruskan bacaan kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun, iaitulah kisah-kisah fiqh dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah kita dalam siri yang ke-28 ini kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam membahagikan sebahagian daripada harta yang dihantar oleh Sayyidina Ali dari Yaman kepada beberapa orang yang baru Islam untuk menguatkan iman mereka, dan daripada kesan daripada pembahagian harta ada yang rasa tak puas hati, orang yang tak dapat, dan timbul satu lagi kumpulan yang akan muncul selepas daripada Nabi, nama dia kumpulan Khawarij. Maka hadis kita ni terkenal dengan nama hadis Zulkhuwaisirah, yang mengingkari ataupun bantah pembahagian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada harta itu. Jadi hadis ini juga menunjukkan kepentingan solat, kedudukan solat di dalam Islam. Mari, hadis ini panjang, kita dengar cerita baik-baik. Kemudian macam biasa diikuti dengan 10 perbincangan. Hadis ini diriwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala: Ba'atha Ali ibn Abi Talib ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Yaman. Nabi kita Sayyidina Ali, Nabi kita hantar pergi ke Yaman. Maka dari sana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah menghantar harta-harta rampasan yang diambil daripada orang-orang yang kafir yang menentang Islam, dihantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zuhaibah ni dalam bahasa dia kata emas yang ori itu, fi adimin makruz, dalam bekah kulit yang telah disamak. Bekah tu dia buat beg, lam tuhassal min turabiha, emas tu belum ditapi daripada tanah dia. Makna orang panggil emas ori, biji emas, hantar ke Nabi. Qala Abu Sa'id faqasamaha baina arba'ati nafar. Waktu sampai barang ni, ada beberapa orang ni duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya orang yang muallaf. Maka Nabi nak suruh kuat dia punya semangat keislaman dia, dia pun bagi. Siapa dia? Tanda. Yang pertama Uyainah bin Badr. Uyainah nama dia. Yang kedua, orang yang ada dekat Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, Uyainah bin Hisin, nama penuh dia, bin Huzaifah bin Badar Al-Fazari. Satu. Yang kedua, nama dia Al-Aqra bin Habis. Yang ketiga Zaid Al-Khail. Yang keempat, nama dia Alqamah bin Ulasah Al-Amiri. Ada riwayat kata Amir bin Tufail. Faqala rajulun min ashabihi, Nabi duk bagi ke puak ni. Jadi ada di kalangan orang laki-laki, di kalangan sahabat ni, duk tengok, tak dapat, seketul pun tak dapat. Dia berkata, kunna nahnu ahaqqu bihadza min haula. Kami lebih berhak menerima
harta ni daripada puak-puak ni. Ni puak-puak baru ni. Kita ni berjuang lama dah. Ada yang cakap depan, ada yang cakap belakang, senyap-senyap. Fabalagha zalika an-nabi. Cakap-cakap ini telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal. Nabi cantas terus supaya mereka tak cakap lebih daripada itu. Nabi kata apa? Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama'. Hei, adakah kamu tak percaya kepada aku? Sedangkan aku ini aminun, orang yang amanah, kepercayaan mereka yang di langit. Mu tak percaya? Oh. Ya'tini khabarus sama sabahan wa masaan. Datang kepada aku khabar dari langit pagi petang, mana wahyu turun. Aku bukannya buat suka-suka. Bukannya orang panggil buat dengan perasaan nafsu nak bagi kok se, kan? Orang Kelantan kata kok se kok dah. Ikut suka maknanya. La, aku ada wahyu. Allah Taala bagi wahyu kepada Nabi, bagi ke puak ni. Nak suruh akhirnya puak-puak mu'alaf ni akhirnya akan menjadi pejuang Islam. Hebat. Sesarah hak tu sahabat-sahabat ni adalah hak lemah semangat tengok harta boleh ke orang ni bercakap. Maka Nabi potong. Nabi tidak biarkan melarak. Orang Kelantan kata jangan biar borak. Orang yang dia mula bercakap, dia akan mula bangkit bantahan, tak puas hati. Maka Nabi kerak terus. Mu jangan bercakap. Aku bukannya buat suka-suka. Ya'tini khabarus sama'. Wahyu turun dari langit pagi petang siang malam. Qala, kata Abu Sa'id, faqama rajulun. Tiba-tiba bangun seorang yang tak comel rupa. Rupa huduh, perangai tak jujur. Ada kata dia ni munafik. Wal iyaz billah. Faqama rajulun ghairul ainain. Tengok. Abu Sa'id bagi gambaran rupa orang ni. Ghairul ainain ini dia kata mata cengkung. Tak segarlah. Musyriful wajnataini, tulang pipi timbul. Kuruh lah tu. Dia tubik tulang pipi ni. Kita kalau gemuk bolak gitu kan. Nasizul jabhah, dahi timbul. Menonjol dahi. Kasul lihyah, janggut panjang. Mahluq ras, kepala botak. Musyammarul izar, pakai tali ikat pinggang. Yang nampak pelik tu. Bangun dia ni, kata di dalam riwayat lain menamakan pakcik ni, nama dia Zulkhuwaisirah. Zulkhuwaisirah, nama dia Harqus bin Zuhair. Ini tanda nama Zulkhuwaisirah ni panjang cerita dia. Orang panggil long story. Faqala, dia bangun, dia pergi dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ittaqillah. Allahu Akbar. Rasulullah, kena takwa kepada Allah Ta'ala. Jangan duk bagi tak tu. Ayat ni menasabah kau. Dia pergi kata Nabi suruh takut Tuhan. Subhanallah. Kalau orang betul-betul beriman, tak akan cakap macam ni. Nabi kata, wailak. Apa mu ni? Awalastu ahaqqa ahlil ardi an yattaqillah. Mu tak tahukah akulah manusia yang paling berhak takut pada Allah Ta'ala? Aku ni Nabi. Dia mari bercakap lagu ni. Nabi marah. Qala Abu Sa'id summa wallar rajul. Kemudian laki itu sudah bercakap, sudah kata dia pusing lagi. Sebelah Nabi panglima Khalid bin Walid ada. Radhiyallahu anhu. Khalid celak mata. Ya Rasulullah, ala adribu unuqah, bagi izin saya penggal kepala dia ni. Main dengan panglima besar, minta izin nak kerak kepala dia. Qala la, Nabi kata la, tidak. La'allahu an yakuna yusalli, mungkin dia ni solat. Kalau dia solat, kita ambil hak hukum zahir je lah. Pasal itulah orang munafikin zaman Nabi, orang munafik zaman Nabi, Nabi tak bunuh. Sebab dia mari solat. Khalid pun jawab.
Faqala Khalid, ya Rasulullah, wa kam min musallin yaqulu bilisanihi ma laysa fi qalbi. Berapa ramai orang solat belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulutnya manis, kata beriman, hati kafir. Mana Khalid tak puas hati, nak kerak juga ni. Pasal mari bercakap udun. Oh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni lam umar an anquba quluban nas. Khalid, aku tidak diarahkan oleh Allah supaya pergi korek hati orang. Wala asyqa butunuhum, tak, aku tidak diarah supaya belah perut orang tengok hati dia. Maknanya kita ikut nahnu nahkumu bizahir wallahu yatawalla sarair. Kita hukum orang itu mengikut zahir, yang batinnya Allah Taala. Summa nazara ilaihi wa huwa muqaffin. Nabi pun tengok orang itu pun keluar daripada masjid tempat duk pagi ni pergi. Mana puas hati dah lah, dia boleh kata ke Nabi tadi, rasa puas hati, dia pergi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, innahu yakhruju min dhi'i. Tengok bahasa dia. Baik, innahu yakhruju min dhi'i. Hadza, Nabi kata akan keluar daripada keturunan dia ni si Zulkhuwaisirah tadi, qaumun yatluna kitaballahi ratba. Kumpulan yang akan baca Quran kuat. Wala yujawizu hanajirahum, tapi Quran tu masuk setakat tengkuk, tak lepas pada tengkuk. Mana tak masuk dalam hati. Ini kita bimbang hari ni. Kita baca Quran masuk dalam hati ke tidak? Na'udzubillah. Berapa ramai orang duk baca Quran, tapi mulut dia tidak seperti akhlak Quran. Duk cocok orang, duk maki orang, duduk duk kata ke orang, buat fitnah pada orang, bukan main. Nabi kata yamruquna minad din. Orang seperti ini akan keluar daripada agama. Ulama hadis kata ad-din bermakna at-ta'ah. Orang lagu ni dia akan keluar daripada mentaati pemimpin pemerintah, kama yamruqu sahmu minar ramiyah, sebagaimana busur panah keluar daripada panah. Cabut. Maknanya puak-puak ni akan jadi pemberontak kepada pemimpin Islam. Ni akhir zaman nanti lepas ni. Ada juga ulama kata keluar daripada agama sungguh. Sebab kerja dia ni puak-puak Khawarij mengkafirkan orang Islam. Maka Nabi kata siapa dia kata kafir ke orang, kita kata orang ni kafir, dia tidak kafir, kembali atas kepala dia. Tuduhan orang kafir ke fasik ke, itu dia panggil peluru getah. Tahu peluru getah? Kita tembak orang, pelantung mari atas kepala kita. Jadi dua, ada kata yamruquna minad din ay minat ta'ah. Ada kata yamruquna yakhrujuna minal Islam, karena mereka duduk mengkafirkan orang Islam. Baik. Sebagaimana keluarnya busur anak panah itu daripada panah. Wa azunnuhu qala, aku ingat lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla Thamud. Kalau aku sempat dengan puak ni, aku akan bunuh mereka, hapuskan mereka sebagaimana matinya puak-puak kaum Samud mati belaka. Sekali kena tempikan malaikat, mati habis. Hadis ini muttafaqun alaih. Ini kata di para ulama, itulah sifat Khawarij. Baik, cerita tamat. Kita pergi kepada perbincangan. Yang pertama, dilalatul hadis. Hadis ni menunjukkan kepada apa? Kita boleh letak dalam banyak bab lah hadis ni. Kalau Imam Bukhari banyak tempat duduk. Kita di antaranya yang bab kita ni nak, oleh kerana kita bincang nak masuk bab solat, maka kita tak ada dilalatu hadis ini menunjukkan as-salatu mani'atun min qatlil muslim. Orang solat menjadi sebab kita tak boleh bunuh seorang tu. Dia ni Islam kafir, dia solat tu, solat. Tapi dia munafik, kita kata kita ambil yang zahir. Wallahu yatawalla sarair, yang rahsia, yang tersembunyi kita serah Allah. Kita ni jangan lebih pada SOP, langgar PKP Tuhan, jangan. Setengah orang ni tak, dia tahu belakang dalam perut orang. Oh, aku tahu seorang-seorang, hati busuk, perut jahat, habis orang dia boleh tafsir belakang. Hak betul dia seorang. Ini masalah.
Jadi kita tengok orang zahir, orang mari masjid, orang ada di surau, kita kata insya-Allah orang ni baik. Lepas tu ambil gambar viral kata orang dia menipu dia, itu kita serah ke dia kata Tuhan lah. Kalau dia tipu orang tu dakwa dia mahkamah, pergi mahkamah. Kita tak usah duduk cakap panjang. Tama-tama di zaman kita hari ni pula, kaedah kata selagi tidak dijatuhkan hukum bersalah, maka orang itu tak boleh anggap bersalah. Nah, pasal itulah orang-orang bicara di mahkamah, kes apa saja pun, dia boleh ikat jami, boleh berjalan di sana sini. Mahkamah di Malaysia ni jatuh hukum, boleh rayu lagi. Mahkamah persekutuan, mahkamah rayuan, banyak lagi. Kita kata tak usah cepatlah kita menjatuh hukum pada orang. Yang pentingnya kita nak selesaikan masalah kita. Baik. Kita pergi kepada yang pertama, Abu Sa'id Al-Khudri, tanda pelajar. Nama dia apa nama dia? Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Sa'labah bin Ubaid bin Al-Abjar, baca Abjar, bin Auf min Al-Khazraj, daripada orang Madinah Khazraji. Nama dia orang tak kenal, Sa'ad bin Malik orang kenal, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Cerita dia panjang, alhamdulillah. Untuk siri kuliah kita ni, tuan-tuan boleh tengok dalam siri yang lepas, siri yang ke-26, baru ya, dua lepas. Malam ni 28, yang ke-26 kita dah cerita tentang Abu Sa'id. Baik, saya nak pergi kepada yang kita tak cerita panjang lagi. Yang kedua iaitulah Sayyidina Ali bin Abi Talib Al-Khalifatul Rabi'. Ali bin Abi Talib ini ibnu ammi, mana anak bapa saudara Nabi Abu Talib. Pak saudara yang paling dia sayang, pak saudara yang menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi malangnya tidak ditulis mati dalam Islam. Allahu Akbar. Ali berkahwin dengan anak Nabi Fatimah Az-Zahra, bapa kepada Sibtaihi, dua cucu dia, siapa dia? Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Sayyidina Ali dikenali dengan nama Amirul Mukminin Al-Khalifatur Rabi', khalifah yang keempat, orang yang pertama masuk Islam di kalangan kanak-kanak. Dia dilahirkan sebelum Nabi kita dibangkitkan jadi Nabi 10 tahun. Alas sahih. Maknanya waktu dia masuk Islam, Nabi terima wahyu, Ali umur 10 tahun. Dan dia dibesarkan di bawah di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyertai semua peperangan Nabi, peperangan yang Nabi kita hadir, illa ghazwat Tabuk. Tanda Sayyidina Ali dia tak pergi perang Tabuk. Lesh, panjang dah kita cerita dalam surah baru ni dah, dalam surah At-Taubah. Nah, Ali tak pergi perang Tabuk sebab apa? Sebab Nabi lantik dia menjadi amir, pengawal Madinah. Sebab nak pergi lama ni, nak pergi lama nak pergi ni. Tabuk ni 700 km, sebulan perjalanan. Jadi kalau tinggal main-main, tidak panglima besar, takut puak-puak munafik, puak-puak jahat Madinah ni kacau. Nabi lantik orang kuat. Kadang-kadang dia lantik Ibnu Ummi Maktum, hak buta ya, jadi ketua Madinah. Sebab dekat, relax ya, pergi, boleh bantu ni Tabuk, bukan main-main. Maka Nabi SAW telah memberi satu kata-kata semangat pada Ali, ala tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa. Ali, mu reda ke tidak? Aku tak mu ni seperti Nabi Harun dengan Musa. Nabi Musa pergi munajat, Harun duduk di mana? Duduk dengan Bani Israel. Walaupunnya kacau di puak Bani Israel, bukan pakai sembah lembu, tapi yang pentingnya keadaan itu. Maka mu jaga Madinah, aku pergi ke Tabuk. Waktu Nabi mula-mula sampai ke Madinah, Nabi kita mempersaudarakan Ali itu, akhan nabiyyu baina ashabihi. Qala anta akhi. Mu Ali adik-adik aku. Tak sampai orang Madinah. Jadi Ali ini sangat-sangat besar lah. Manaqib dia terlalu besar. Maka yang kita Ahlus Sunnah juga, kita berpegang dengan kelebihan Sayyidina Ali banyak. Walaupun Rafidah, puak-puak Syiah buat banyak lagi kelebihan Ali,
Bahkan dia kata Ali yang berhak menjadi khalifah lepas Nabi wafat, bukannya Sayyidina Abu Bakar. Ali habislah bagi dia Ali lah belakangnya. Puak Syiah kalau tengok buku Syiah, dia tak panggil Ali radhiyallahu anhu, dia tulis Ali Ain Sin alaihi salam. Ali. Kalau tengok buku mana-mana Ali alaihi salam, tutup lalu buku Syiah tu. Itu dia panggil ciri-ciri buku Syiah. Sayyidina Ali Ain Sin alaihi salam, ataupun dia tulis betul alaihi salam, kita tahu ini buku Syiah. Ulama Ahlus Sunnah sama ada dia kata radhiyallahu anhu ataupun karramallahu wajhah, dua ya. Kenapa kata karramallahu wajhah ke Ali? Macam-macam lah versi. Ada kata oleh kerana Ali ni tak pernah sembah berhala, jadi muka dia tu muka comel, tak pernah sujud kepada orang lain, maka kita nama dia karramallahu wajhah. Jadi kita tak boleh kata lagu itulah. Seeloknya para ulama Ahlus Sunnah kata elok kita kekalkan gelaran sahabat itu sama aja. Abu Bakar, Umar, Ali, Osman, Ali radhiyallahu anhu, itu lebih baik. Tapi kalau orang kata karramallahu wajhah, boleh. Bukan Syiah. Siapa dia gak kata lagu tu? Coba. Sebahagian daripada ulama sejarah kata kumpulan nawasib yang benci pada Sayyidina Ali, bila sebut Ali dia kata sawwadallahu wajhahu, Allah Ta'ala hitamkan muka Ali. Maka Ahlus Sunnah jawab la, karramallahu wajhah, Allah Ta'ala muliakan muka Ali, tidak seperti yang kamu kata. Jadi kita duk balas dengan puak tu. Dia dua kumpulan dalam dunia ni. Kumpulan yang puja Ali, nama dia Syiah, Rafidah. Kumpulan yang menentang Ali, nama dia Nawasib. Nama apa? Nawasib. Orang ni suka Ali mati, tak suka pada Sayyidina Ali. Lepas tu satu lagi kumpulan yang menentang Sayyidina Ali pula, nama dia Khawarij. Khawarij ni dia ada satu geng suku pula, dan dia berhenti cepat. Tapi Rafidah sampai hari ni. Puak-puak Nasibi berjalan terus. Baiklah. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bila dia pergi ke Iraq, tanda Sayyidina Ali dia mati di Kufah, Iraq. Dia telah dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljim. Tanda Abdul Rahman bin Muljim, jazahullah bima yastahiq, Allah Ta'ala balahlah dia yang patutnya. Dia pergi bunuh Sayyidina Ali. Katanya dia ni orang Ju ni, asalnya kuat baca Quran, tapi kuat berdoa ni melampau. Akhirnya dia bunuh Sayyidina Ali. La haula wala quwata illa billah. Bila pada malam 17 Ramadan tahun yang ke-40, 17 Ramadan tahun 40 Hijriyah, Sayyidina Ali dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljim. Pemerintahan Ali, khilafatuhu, selama 5 tahun kurang 3 bulan setengah. Jadi berapa tahun? Berapa lama? 5 tahun kurang 3 bulan setengah, maknanya 4 tahun 8 bulan. Nah, 4 tahun 8 bulan setengah. Itu pemerintahan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa an jami'is sahabah. Habislah kita pergi kepada kisah kita ni. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliyan ala sariyatin. Nabi kita lantik Sayyidina Ali mengetuai kumpulan tentera kecil pergi ke Yaman pada bulan Ramadan tahun 10 Hijrah. Tak lama dah tu Nabi kita wafat. Berapa? 11. Maka Nabi kita bagi bendera perang, wa ammamahu imamatan, dan dia pakai kepada Ali kain serban. Nabi pula serban ke Ali. Wa qala imdi wala taltafit. Nabi kata pergi, tak saudara balik kiri kanan, jalan terus pergi ke tempat yang telah diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah, panjanglah dia punya arahan-arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Maka alhamdulillah Sayyidina Ali telah melaksanakan tugas dengan penuh amanah dan keberanian, dan dia telah menghadapi kesukaran yang begitu banyak. Tapi alhamdulillah dia telah menang, dapat menawan tawanan-tawanan, harta-harta dapat ditawan, kambingnya, orangnya, macam-macam dia dapat tawanan.
wa qassama al-ghanaim wa jazza'aha khamsata ajza. Maka dia pun bagi 5 khumus dia panggil. Kemudian dia pun undi. Biasalah tu pembahagian tu. Fa kharaja khumusullah fa amsakahu. Jadi 1/5 ni untuk Allah. 1/4 lagi dibahagi kepada ahli-ahli yang menghadiri peperangan. Sumbangan jasa dia. 1/5 bawa hantar balik Madinah. Jadi di antara ghanimah itu yang dapat qit'atun minaz zahab. Ketulan emas yang belum diusik, belum di apa ni orang panggil tepar ke apa? Buat gelar kau buat cincin belum. Mah toko itu. Sekali dengan tanah dia dengan pasir lagi. Oh, asli sungguhlah. Maka dia ambil mah ni sekali dengan bekas-bekas dia masuk dalam apa ni bekas kulit tadi. Fa arsala hadzal khumus, dihantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pandangan bagaimana nak buat. Apa yang Nabi kita nak buat? Atas dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila sampai emas tadi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan bahagikan mengikut maslahah keperluan kepentingan umat. Apa yang patut Nabi buat. Baik. Yang keempat, Islam ni ada orang masuk Islam menganut Islam sebab dia dah faham. Ada orang masuk Islam ikut-ikut, orang lain masuk, masuk juga. Ada orang masuk Islam kerana tengok Islam dah menang. Jadi bila dia nampak Islam ni menang, berapa kali dia pergi perang menang, setiap kali menang ada ghanimah, maka dia masuk kerana nak dapat habuan. Hasabal innamal a'malu binniyat, kan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tahu orang ni masuk Islam, iman dia mantap, orang ni kuat, orang ni lemah. Maka hak lemah-lemah itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ambil harta-harta yang ada ni diberi kepada mereka supaya mereka lebih jinak, lebih lunak, lebih sayang pada Islam. Itu asalah. Tapi kita kena ingatlah, ada orang yang begitu pada peringkat awal, akhirnya dia mantap iman dia, lepas tu dia jadi pejuang Islam, mati syahid ramai. Jangan kata. Tapi dalam dunia manusia ni adalah beberapa kumpulan itu mesti ada. Ada yang ikhlas, masuk betul-betul kerana Allah, ada. Pasal tu Nabi sebut wa man kanat hijratuhu, ada orang hijrah kerana nak binilah dia, kan. Kita tak boleh nak jadikan manusia itu satu belaka. Seperti yang telah kita bincang dalam hadis, dalam ayat tafsir tadi, wala yazaluna mukhtalifin, manusia ini sentiasa berbeza pandangan. Jadi alhamdulillah di antara kitab yang kita syorkan supaya baca nota yang disusun dan ditulis oleh Abu Anas ni, nama dia rahmat dalam perbezaan. Maknanya manusia ni akan berbeza dari sudut cita rasanya, berbeza dari sudut warna, macam-macam berbeza. Maka orang masuk Islam juga berbeza-beza, ada kuat ada tak kuat. Jadi di antara ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal muallafati qulubuhum, orang yang muallaf, nak jinakkan hati mereka. Dalam cerita ini 4 nama. Yang pertama Uyainah bin Hisn Al-Fazari, dia ni masuk Islam sebelum pembukaan kota Mekah pada tahun yang ke-8. Dia pergi ikut Nabi perang Hunain dan Taif, dan dia juga dapat harta Hawazin, dia dapat. Wahwa mimman irtadda, dia ni termasuk di kalangan orang yang murtad di zaman Sayyidina Abu Bakar, pergi nak sokong Talhah Al-Asadi yang mengaku jadi Nabi, tapi akhirnya dia masih kembali kepada Islam. Wallahu alam, setakat itu. Yang kedua nama dia Al-Aqra' bin Habis bin Iqal At-Tamimi, dia juga telah sempat ikut Nabi pembukaan kota Mekah, Hunain dan Taif. Yang ketiga Zaid Al-Khail, nama dia Zaid bin Muhalhin bin Zaid At-Ta'i, dia ni datang jumpa Nabi SAW pada tahun yang ke-9, nama dia Zaidul Khail,
Makna Zaid kuda. Tak tahulah sebab apa nama kuda. Boleh jadi dia gagah perkasa kuat-kuat. Bila mari masuk Islam, Nabi tukar nama dia Zaid Al-Khair, daripada lam kepada ra. Dekat ya. Al-Khail makna kuda. Al-Khail dengan wal khaila wal bighala dalam Quran kata. Nabi kita tak mau. Apa ni Zaid kuda ni? Kuda ni boleh jadi belakang, kuat hunggar kau, kuat berlari. Ya. Maka Nabi tukar kepada Zaidul Khair, Zaid yang baik. Nabi suka yang baik-baik kan, dia tak mau gitu. Maka ada ulama kata Zaid ni bukan muallaf, tapi oleh kerana dia ada sekali situ, Nabi bagi kat dia rezeki dia. Yang keempat, Alqamah bin Ulasah Al-Amiri. Dia ni ketua kepada kaum dia, seorang yang haliman aqilan, makna orang cerdik, orang baik, dan tapi dia termasuk dalam muallaf. Maka Nabi kita bagi kat dia. Itulah di antara kisah 4 orang Nabi dapat wahyu suruh bagi. Baik. Yang kelima, ada orang yang tak dapat nak kesan hikmah kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi harta ni, yang menyebabkan tidak puas hati. Bila tak puas hati, ada yang bercakap, ada yang bisik-bisik kat belakang, tak sedap tengok lagu ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mau masyarakat bercakap panjang lebih lama, maka dia potong terus. Dia kata, ala ta'manuni, mu tak percaya dengan aku? Wa ana aminu man fis sama, aku ni kepercayaan man fis sama, mereka yang di langit. Orang hak langit percaya aku, Allah percaya kepada aku, jantik aku di Rasul, mu tak percaya? Maka Nabi kita marah kan, Nabi kita putuskan kata-kata mereka itu supaya tidak melarat. Adapun orang yang buruk perangai tadi, sayyi al-khuluq, al-qabihul manzar, perangainya huduh, tua pucuk huduh, cakap dengan Rasulullah ittaqillah, mari kata ke Nabi. Maka Nabi balas balik, wailak, siapa lagi yang lebih takwa kalau aku bukan takwa? Nabi kita marah. Bila dia balik, Khalid datang, Rasulullah minta izin nak penggal kepala. Nabi kata, la, biarkan mereka. Biarkan mereka. Itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mendidik jiwa manusia, mengubati hati-hati manusia ini, penyakit-penyakit manusia itu, dengan cara Nabi kita tidak berkasar, tidak keras. Tak keras. Bila Nabi tengok orang menentang dia, dia doa, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, kan? Dia dengar cerita nabi-nabi lain pula. Nabi kata, rahimallahu Musa, Allah Ta'ala lah bagi rahmat pada Musa, faqad uziya bi aksar min haza fasabar. Dia disakiti, dia khianati lebih daripada aku, dia sabar, aku sabar juga. Maka Nabi kita ajar kepada kita supaya jangan gopoh menjatuhkan hukuman kepada orang Islam. Tengok, bila Khalid mari minta izin nak penggal kepala, Nabi kata, la, la'allahu an yakuna yusalli, boleh jadi dia ni solat. Maknanya solat itu tanda orang itu Muslim. Tanda orang Islam duduk mana? Solat. Jadi kalau siapa tak semaya, tak ada lah solat dia. Tak ada lah agama dia, kan? Baik. Yang ketujuh, alamatun ra'iatun min alamatin nubuwah. Salah satu daripada tanda-tanda kebenaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini, bagaimana Nabi boleh cerita tentang Zulkhuwaisirah ini, daripada keturunan dia, daripada anak beranak dia akan keluar satu kumpulan yang akan memberi mudarat kepada masyarakat Islam, iaitulah orang-orang yang zahirnya wara', kuat baca Quran, kuat solat dan berpuasa, katanya hitam dahi bekas sujud. Puak-puak Khawarij ni, hitam dahi bekas sujud.
Kita ni kadang-kadang bukan hitam atas dahi ni, hitam atas hubung-hubung. Tu tak bukan tempat sujud situ. Nah, dia kata kuat sujud ni. Sujud apa? Atas hubung. Orang tak sujud dengan kepala, orang sujud dengan dahi. Jadi puak Khawarij ni hitam atas dahi. Kuat sujud ni. Tapi mereka telah keluar daripada ketaatan. Mereka ada sebahagian mereka keluar daripada agama. Na'udzubillah. Jadi puak-puak ni lah yang menentang Sayyidina Ali, panjang laki Khawarij ni. Kan? Maka mereka jadi syadid, mengkafirkan umat Islam, bahkan menghalalkan darah orang Islam. Habis dah lah. Membunuh orang-orang yang benar, sehingga kan orang yang baik-baik mengaku kafir. Muslim kafir, kafir. Bila dia kata kafir, dia ajar masuk Islam. Orang dia masuk Islam, selamat. Kalau kata Islam dah, dia attack lagi. Islam mana ni? Islam ikut Ali ke? Akhirnya orang itu dibunuh. Yaqtuluna ahlal Islam. Nabi sebut dalam hadis lain, mereka ini bunuh orang Islam, wa yad'una ahlal ausan. Mereka membiarkan penyembah berhala selamat. Hak Islam yang bunuh dia. Ini kita bimbang ni puak-puak Khawarij zaman kita ini, jangan mudah nak pancu-pancu kepada orang. Ni sedap ni penceramah ni, macam hadis Khawarij dia letak kepada pendakwah-pendakwah yang duk ajak kembali pada sunnah. Ini Khawarij lah. Khawarij ni orang dia. Orang yang mengkafirkan orang, orang yang menentang pemerintahan Islam, itu dia panggil puak Khawarij. Dan mazhab Khawarij ni, orang yang buat dosa besar, kafir, kekal dalam neraka. Jangan gorang dia. Jadi puak ni kasar. Berkasar, bunuh orang Islam, biarkan orang kafir. Jadi kita hari ni berbimbang juga ni. Ada sebahagian kita dengan orang Islam celak butir mata selalu. Tapi dengan kafir, kawan saya, kawan rapat, na'udzubillah. Baiklah, yang ke-8, as-salatu imaduddin. Solat itu menjadi tiang kepada agama. Tanda zahir seorang itu Islam, solat. Kalau dia tak semaya, Islam ke kafir dia ni? Allahu a'lam. Tapi tengok dia solat, buah kuat, tak? Kita kata dia semaya. Ada tanda Islam. Perangai dia cerita lain. Pasal itulah ulama beza pandang. Ulama Islam kata siapa dia meninggalkan solat, dia kafir, dia mengingkari, dia kata solat tak wajib, orang ni kafir. Tapi kalau dia kata solat tu wajib, cuma aku malah ya. Nak kata mana? Ada kata tidak kafir, fasik. Ada sebagian ulama kata kafir dah. Baiklah, kita pergi kepada yang ke-9, daruratu ta'limil muslim. Menjadi kewajipan kepada kita ibu bapa, didiklah anak-anak kita menjaga solat daripada seawalnya. Nabi kata suruh anakmu solat bermula umur 7 tahun. Umur 5 tahun kita hantar dia pergi ke pasti, biar dia belajar dulu. Belajar baca doa makan, belajar semaya, belajar Fatihah. Tapi 7 tahun kita kena monitor di rumah. Tengok dia semaya, ajar dia, didik. Sampai umur 10 tahun tak solat juga, mula pulah lingo. Sampai umur 15 tak semaya juga, hambak terbit rumah. Bukan manusia biasa dah tu. Luar biasa. Budak lagi tu, anak tunggu bila? Balik dah tu. Budak apa lagi? Ingatlah, sekarang ni kecuaian keluarga yang menyebabkan banyak orang tak solat. Punca daripada mana? Daripada kecuaian keluarga sendiri. Alah, budak tak semaya gege. Tapi kalau budak, maknanya bagi setengah orang masyarakat ni, solat ni bukan satu benda besar, kecil. Pasal tu bagi dia tak ada masalah, tak boleh pergi masjid ni. Kau duk bising seorang dua ya, tak boleh pergi masjid, tak boleh rapat sah ni. Hak lain-lain tu relax ya. Mujur baru tak boleh pergi masjid. Memang aku tak segi pun. Baru orang panggil belaga angin. Tak. Lama PKP suka pok dia. Tok lebar tak pergi masjid juga. Sama sekali dengan kita. Cuma tak sedaknya, tak boleh kumpul kedai kopi masa tu marah polis. Tu ya. Oh kalau tidak, PKP lagi bagus. Nah, makan dia kaji hantar mari. Benak kita. Jadi kita para jemaah sekalian, kita kena jaga didik anak-anak kita seawal. Jangan tunggu besar baru nak suruh semaya. Dengarkan cerita pak cik tu, dia tengok anak tak semaya dia marah. Pasal budak tak semaya ni. Tak suruh makan nasi akulah. Anak dia tak jawab, anak cerdik. Dia pergi tangga rumah,
Dia ambil kasut ayah dia pakai. Weh, kasut abah padan dengan saya. Oh, sedap. Ayah dia celek mata, basah budak ni. Orang caw kos maya, caw kasut. Ayah dia jenis bekir tak terkalu. Mak dia sambil-sambil duduk menanak jawab, ayah, anak tu nak royak saih kaki sama besar dengan ayah dah bola ngepeknya. Barulah khabar orang tua ni, bekah bangun cegak basah menatai ni. Baru sedar nak menatai kat mana, kita tak didik daripada kecil. Kita salah. Baik, yang terakhir, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa kumpulan khawarij ni dalal, sesat, dan bahaya dia kepada agama cukup dahsyat, di mana apabila berlakunya peristiwa tahkim di antara Sayyidina Ali dalam peperangan itu, keluar kumpulan khawarij ini berapa ribu, katanya banyak ribu orang, 12,000 lari daripada Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu hantar Abdullah bin Abbas pergi berunding, bicara, debat. Pergi berdebat, alhamdulillah 8,000 yutan balik kepada Sayyidina Ali, tinggal 4,000 lagi Al-Haruriyah yang berkumpul di Haruriyah. Puak ni lah yang menjadi batu api, yang menjadi api dalam sekam, yang menyalakan api permusuhan dalam sesama umat Islam. Wal'iyazbillah. Baiklah para jemaah sekalian, setakat itu dulu kisah kita. InsyaAllah kita sambung kisah yang lain pula dalam siri yang akan datang, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.